Bahagian kedua, keadaan Arab jahiliah. Itu bahagian perbezaan, bahagian kuno, bahagian rusak. Tadi bahagian yang serupa. Haji mereka terima, puasa mereka terima, i'tikaf mereka terima, zikir, istighfar, buat baik. Tapi hak mereka menentang Nabi, laungan la ilaha illallah. Sebab mereka orang Arab faham ilah bahasa dia. Kita tidak faham. Dia boleh sebut la ilaha illallah dalam masa dia buat syirik. Orang kita ni mulut dia tak putih tak la ilaha illallah, masa tu dia buat syirik juga. Sebab lafaz ilah dia tak mengaji pun. Ini bahasa Arab ni, bukan bahasa Melayu ilah. Orang Arab Mekah sebut la ilaha, angkat pedang. Jangan kata gini, salah. Kita puluh-puluh ribu sebut, tapi dalam masa sama duduk kubur juga, ngakik atas kubur, seru untuk wali, tapi la ilaha illallah 10,000 baca, selaksa baca. Sebab tidak utingkan satu. Dia sebut la ilaha illallah, dia buat benda tu. Maknanya seandainya dia tahu apa dia la ilaha dia sebut tu, dia tak akan seru wali, dia tak akan seru Nabi. Sebab itulah ilah, hak Allah larang. Tapi apakan daya, dia ilah, dia tak mengaji. Sebab ilah ni bahasa Arab. Jadi sepatutnya setiap orang nak mengucap ni, terlebih dahulu diajar la ilah tu apa dia, baru mengucap, baru jadi orang Islam. Kita nafi benda yang kita tahu, ni kita nafi benda yang kita tak tahu. Buat bela-bela, nafi bela-bela. Lepas tu kita nak tanya pula, kita masuk Islam bila lah? Mu'allah tu masuk Islam dengan Tok Qadi. Kita ni masuk Islam bila? Hak masuk Islam asal. Siapa ngajar ngucap kita? Kena tanya. Kita Islam, ngucap dengan siapa masuk Islam? Siapa ajar ngucap? Dengan cara rasmi. Dulu orang ngucap dengan Nabi, bai'ah masuk Islam ni, nak ikut Nabi, ikut segala-gala, tak sih lawan, tak sih doa. Sebab tu kuat. Kita lah yang ngucap dia tak tahu dengan siapa, nak bai'ah dengan siapa pun tak tahu. Lepas tu lemah kita. Pasal dia kata lah ngaji tafsir tu, hadis sama Allah tidak erti, banyak juga. Mengucap sendiri pun kita tidak mengucap dengan siapa. Lemah punya keadaan kita. Itulah akhir zaman Nabi SAW bersabda, tidak akan tinggal lagi Islam kecuali nama sahaja. Dan Quran tidak akan tinggal kecuali tulisan saja. Manusia Islam begitu ramai seperti buih di laut. Tak ada siapa takut siapa. Mereka akan diserang oleh orang kafir yang tidak takut pada umat Islam ketika itu, sama seperti orang yang lapar meratah hidangan depan dia. Macam orang Islam ni macam hidangan yang ratah kepada orang kafir. Inilah lafaz hadis Nabi yang menggambarkan keadaan dan sesuatu Islam pada keadaan-keadaan akhir zaman, pada keadaan-keadaan tertentu. Pada keadaan-keadaan tertentu. Sebab satu hari nanti Islam juga akan wujud dengan kuatnya, dengan hebatnya pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi dia akhir zaman ni, dia keadaan dia naik, lepas tu dia jatuh, dia naik, dia jatuh gitu. Nak sampai kiamat ni akan ada gitulah. Jadi walaupun Nabi SAW memberitahu ramalan tepat tu, ia pasti akan berlaku di akhir zaman. Ahli kita ni pula, jangan kita terjadi pada golongan tu, golongan yang kena diratuh oleh orang kafir. Mana orang kita ni memang tak selamat. Kalau lagu tu punya Islam, memang kita Islam yang tak selamat. Jadi macam rugi lah. Jadi nak menyelamatkan keadaan-keadaan seperti itu, kita kena pastikan kita mengucap dengan siapa, dan kita kena pastikan Al-Quran yang kita menjadikan kitab suci kita ni, kita reti sendiri. Dan hadis-hadis dan sabda Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi kita, nasihat dan hadis-hadis dia tu kita fahami dan kita ikuti. Dan kita jadikan diri kita ni mirip kepada para sahabat Nabi, kerana mereka golongan-golongan yang tidak Nabi tapi dijamin syurga. Kita kena pisah diri kita ni. PA perangai kita, tidur bangun kita, kehidupan kita dalam semua keadaan mirip kehidupan para sahabat Nabi. Sebab inilah cara Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kalau orang-orang kemudian hari nak berjaya juga untuk dijamin golongan ni
semat dapat masuk syurga juga sahabat Nabi. Walladzina tabauhum, dan orang-orang kemudian hari yang boleh mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Allah redha. Tapi asalnya sahabat Nabi. Orang yang kemudian hari pun kalau boleh ikut sahabat Nabi, maka mereka juga dapat redha Allah. Jadi tujuan yang kita belajar ni penting supaya perkara-perkara seperti tadi itu tidak berlaku pada kita. Jadi perbezaan pula, ini perkara-perkara yang berbeza. Ya Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi Nabi supaya membetulkan kesilapan-kesilapan dan perbezaan-perbezaan ini. Iaitu apa yang mereka faham betul, rupanya salah, kena betul. Apa yang mereka buat, mereka kata betul, buat perbuatan itu sebenarnya salah, kena betulkan. Jadi perbezaan Arab Mekah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ialah di sudut akidah. Di sudut akidah. Sebab rata-rata di segi amal ni tidak beza banyak. Di segi amal ni rata-rata tidak beza banyak. Maknanya apabila diajar, mereka mudah boleh menerima, mudah terima. Tapi hak betul-betul berbezanya kepercayaan. Kepercayaan. Jadi kita fikir logik akal juga. Rumah ni minta Tuhan tak ada. Rumah ni apabila ditinggalkan kosong, Tuhan tak ada. Nak makhluk halu masuk dalam. Kalau dia makhluk halu, laba. Diwak sarai macam rumah dia. Habis penuh karut. Dunia tu siapa tak ada Tuhan. Kita buka pintu nak masuk rumah tu tak, kena sarai laba lalu. Bila mari sarai laba ni, minta Tuhan tak ada. Kalau Tuhan ada, mari duduk lekat sikit di dinding, sapu. Tapi apabila Tuhan tidak ada, seperti rumah sarai laba masuk. Akidah-akidah rusak ni mari apabila ilmu wahyu tak ada dalam diri manusia. Minta tak ada ilmu wahyu je, rupak sarai laba masuk. Karut. Sarai laba ni kita panggil karut, betul tak? Karut, jadi sarai dia. Dia apabila duduk jalan rumah orang, apabila Tuhan tak ada, dia jadi hero. Dia jadi hero, dia berkuasa. Jadi semua pakat-pakat takut habis makhluk-makhluk halus lain. Jadi apabila ilmu wahyu tak ada, seperti mana rumah tidak ada Tuhan, maka akan bersarailah sarai-sarai laba, karut-marut masuk dalam hati seseorang itu. Dia tidak ada ilmu wahyu. Mau kat tu, mai kat ni. Jadi nak menghilangkan dia pun tidak payah juga. Seperti mana nak menghilangkan sarai laba sebenarnya tidak payah juga. Tidak perlu seberkah lidi tu, sepotong pun boleh jadi. Tak perlu kita pun, anak-anak kita boleh jadi. Ambil mai belakang seorang lidi sepotong seorang, beres. Nak amak sarai laba tu pada rumah kosong ni untuk kita duduk semalam ni tidak payah pun. Tapi biar awak kerja lah. Jadi nak menghilangkan akidah-akidah rusak yang selama ini mengarut dalam pahaman-pahaman kita ni, mudah saja. Belajar wahyu, jemput tubik lah. Belajar pun bukan kata kita soal demo kena jawab, demo dengar saja, biar faham. Susah masalah. Minta dengar saja. Jadi sabar semasa nak dengar tu, dengan tawajuh hingga faham. Apabila Allah kata ini tak boleh, kita pun buat. Lebih mudah pada sarai laba. Hak ni kena pegang begini, kita pun pegang. Setelah dengar dah faham. Musyrikin Arab Jahilah berbeza pahaman mereka dengan akidah suci Islam. Musyrikin Arab Jahilah berbeza pahaman mereka dengan akidah suci Islam. Di antara lain, iaitu mereka berpahaman mengurus dan mentadbir alam keseluruhannya memang hak Allah Ta'ala. Mereka berpahaman mengurus dan mentadbir alam keseluruhannya hanya hak Allah Ta'ala. Tetapi ini di kalangan manusia yang muqarrab, la fahara, ia hampir. Manusia muqarrab ni
namanya Nabi atau Wali. Kalau Nabi orang pilihan, Wali orang biasa. Di kalangan manusia yang muqarrab, Nabi atau Wali yang muqarrab di sisi Allah, pada Allah dan di sisi Allah. Apa jadi muqarrab? Disebabkan mujahadah dan latihan rohani yang kuat. Kalau tak ada mujahadah, latihan rohani yang kuat, semua muqarrab lah. Hak ni puasa setahun sekali pun tak boleh buat. Hak ni puasa macam. Jadi latihan rohani yang mujahadah ni. Hak ni jaga lidah. Gerak lidah dia untuk pahala je. Dah sedap sama sekali. Jaga. Hak ni makan halal je, haram tak walaupun sedap. Ini dia panggil mujahadah dan latihan rohani. Mana bawa diri dan nafsu tunduk taat setia kepada wahyu. Jadi hamba-hamba Allah yang muqarrab dengan sebab latihan rohani dan mujahadah tadi, Allah bagi pada mereka setelah mati. Semasa dunia boleh jadi Allah zahirkan mukjizat, Allah zahirkan karamah. Semasa dunia boleh jadi Allah zahirkan mukjizat. Allah zahirkan mukjizat pada Nabi ini sebagai bukti untuk orang lain faham ini Nabi. Perkara luar biasa yang berlaku pada orang mengaku Nabi memang daripada Allah. Sebagai bukti ini orang yang dipilih oleh Allah. Perkara luar biasa yang berlaku pada anak wali sebagai karamah, sebagai bukti amalan dia Allah redha. Amalan seperti ini Allah redha. Jika dia boleh kekalkan dengan amalan ni, maka dia jadi orang baik. Sebab itulah bukan semua dan bukan sama-sama. Mana Allah redha amalan ni, maka Allah zahirkan perkara luar biasa. Tapi kalau bertukar amalan ni kepada amalan lain, maka Allah zahirkan benda lain pula. Jadi ini kadang-kadang berlakulah. Mukjizat tu memang berlaku pun. Wali-wali kadang-kadang berlaku juga. Kena ingat, mukjizat Nabi, karamah wali bukan daripada kehendak Nabi dan bukan daripada kehendak wali. Allah kenaki pada masa-masa Allah kenaki, kadang-kadang Allah kenaki sahaja. Walaupun Nabi tu naknya supaya jadi. Apabila Allah tak kenaki, tak jadi. Sebab luar biasa yang berlaku pada Nabi bukan daripada tindakan dan perbuatan Nabi. Allah zahirkan kudratnya. Begitu karamah wali, setiap kali nak jalan atas air boleh jadi tidak tenggelam, itu bukan kehendak dia. Hari itu saja dia berjalan atas air, hari lain tenggelam. Kita tidak sama-sama. Jangan duk kira sama-sama. Jadi pahaman sama-sama ni pahaman jahil kita lah. Apabila dia nak, ya jadi. Tidak. Karamah dan mukjizat bukan setiap kali wali nak jadi, tidak. Kadang-kadang saja Allah zahirkan atas hikmah tersendiri. Hal ni pun kita tidak faham juga. Diperbetulkan. Jadi oleh kerana dia telah mujahadah, memiliki kerohanian yang tinggi setelah melakukan ibadat, melakukan taat lain pada orang lain, dan zahir di dunia ini Allah beri mukjizat, Allah zahirkan mukjizat pada Nabi dia, Allah zahirkan karamah pada wali dia. Apabila mati, bagi mereka orang Arab ni, apabila popok ni mati, tentu sekali kata mereka, ni tentu sekali ni hak dia kaya tinggi. Lepas tu kalau kita tanya kitab mana ni, tak ada kitab. Dia kata tak ada kitab, cuma pakai. Tentu sekali bagi mereka Allah memberi beberapa anugerah. Anugerah pertama, kuasa mengurus untuk orang yang hidup, berkemampuan untuk buat sesuatu untuk orang hidup. Dia tidak, tapi Allah beri ke dia. Dia bukan Allah, dia wali, tapi Allah beri ke dia. Tak boleh kata kita. Jadi dia, Allah beri ke dia ni, nak tanyanya, Allah beri ke dia ni daripada mana? Awak tahu Allah beri ke dia? Tak. Orang yang tak mengaji Quran, dia memang tak lihat apalah. Tapi apabila kita mengaji Quran daripada Fatihah sampai Qul A'udzubillah, kita akan tanya orang tu, tunjuk mana ayat. Hak Allah bagi dia sebab mati gini. Hak adanya tak boleh, tak ada. Kita ngaji bahagian tak ada, tahu tak ada belakang dah. Hak bahagian ada kena ada juga dalam Quran. Enggak agama Islam kan? Akidah pula tu mesti kena ada dalam Quran. Tunjuk tu buat dalam dia. Ya, masalah kita hari ni, kita tak ngaji. Jadi nak tanya pun kita pun tak erti. Boleh jadi juga, boleh jadi tak juga. Lagu itulah kita keadaan sebenarnya. Sebab tu kalau kita ajak mengaji, kalau mengaji beres. Kita betul, orang lain pun boleh diperbetulkan.
dengan tidak perlu balas apa pun. Minta main ngaji sekali, tolong dengar dengan penuh perhatian. Selesai salah. Ni anugerah ni mereka diri lah kan ni. Kuasa mengurus untuk orang hidup, berkemampuan untuk membawa sesuatu untuk orang hidup yang mereka perolehi daripada pemberian Allah. Kononnya mereka kata, Mungkin dunia dulu dia ada khamat dah kan, takkan bila mati lebih teruk, dia kena lebih homel dah. Dulu masa hidup khamat dah boleh. Itu khamat hidup, ni khamat mati. Orang Mekah faham, ni orang Mekah dulu ni. Lepas tu orang Melayu. Orang Mekah dulu. Jadi kalaulah kita faham orang Mekah, Allah pun kata dengan sebab ni kamu kata kamu ikut Nabi Ibrahim, tapi Allah kata kamu kafir syirik. Sebab benda-benda ni tak ada dalam faham kamu. Ini bukan Ibrahim ni, ini hatu iblis. Mana gitu. Iaitu orang yang telah mati diberi manfaat khas, anugerah khas, iaitu khas pada tempat-tempat tertentu, pada bukan satu dunia, tidak. Kalau wali kau lalu ni, kamu lalu dia. Kalau kau saya lain, wali lain pula. Khas urusan-urusan tertentu, bukan semua urusan. Hak ni bahagian nak dapat anak yang ni. Hak ni bahagian nak pelari kedah. Hak ni bahagian nak pakai esok sekolah. Contoh ya. Jadi kalau bahagian nak pakai esok, nak luluh molek, kena pergi wali tu. Wali tu jadi. Hak ni kalau kena samai trafik ni, hak ni. Hak ni nak suruh orang saya kita belakang. Hak ni kena tu wali ni. Tu wali ni, tu wali pengasih dia. Bahagian rekod. Penuh habis manusia yang tak mengajar Quran. Mungkin dia nak belakang ni. Nak sahur lah, nak tu, semua kebaikan ni nak dunia lah. Orang syirik-syirik ni dia bukan nak akhirat. Kita tanya akhir dia nak dunia. Dia nak pangkat, kedudukan ataupun duit, untuk kesenangan dan kemewahan dia. Nak kemasyhuran. Tidak sekali-kali nak syurga, nak rapat dengan Allah Ta'ala. Tidak sekali-kali. Dan juga mereka orang Mekah faham pada waktu-waktu tertentu, bukan semua waktu. Jadi hak mati dah ni tempat-tempat tertentu, perkara-perkara tertentu, masa-masa tertentu. Semua hak dia faham ni, hak dia reka sendiri. Mari mana asal ni? Bila rumah tak ada tuan, laba masuk. Bila ilmu wahyu tak ada dalam dada, bisikan iblis masuk. Sipir mudah. Hak mana ayat cerita ni, semua sekali orang yang tidak mengaji wahyu lah. Tapi nyawa pakar. Tapi hak pakar pun pasal dia jugalah. Bukan hak pasal kita ni. Hak pasal kita ni memang kita tak pakar lah dia, kita tahu. Tapi hak pasal dia jugalah. Hak pasal sama-sama kosong wahyu. Dia pakar sama-sama dia. Anugerah kedua, ni syafaat tahriyah. Orang mati dah ni boleh syafaat. Boleh syafaat kepada apa? Kepada orang seru dia. Nak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena suruh Nabi Muhammad. Mana kalau kita pergi kubur dia, jangan duduk tinggal, kena suruh Muhammad, kita mari dah ni. Kita pun jangan lupa juga, apabila lagi akhirat esok, kita pun nak masuk syurga juga, kira-kira dengan Tuhan. Kubur Nabi ni. Kita dengar sendiri nanti dengar kita, tapi bukan orang Melayu, orang Urdu. Orang Urdu ni, apabila Arab Saudi dia latih askar-askar yang berpengalaman berserta dengan polis-polis yang berilmu. Dia kata mari salam, sebab inilah cara sahabat buat, terus pergi, cukup. Jadi apabila polis ini beritahu dia pergi keluar, orang lain nak mari pula, dia marah. Tapi polis Saudi dia strict, nak jaga orang seluruh dunia ni, takkan nak layan dia seorang. Bangun mula lembut lagi, berkasar, dia tolak-tolak pergi. Kita masa tu jalan gitu baik juga. Kita pergi jauh biasa. Allah takdirkan kita dengan puak ni dia duduk jauh dengan Nabi lah, jauh dari kubur. Kat dia tu. Kita masa tu dia duduk caca buat dia. Dia duduk caca, bos dia seorang pakai serban Syamil lakar ni. Dia kata, ya Rasulullah, alangkah sedihnya saya. Dia mengadu. Kalau tidak kerana polis-polis itu, saya akan duduk dekat Rasulullah. Tapi puak dia tamak kita gini-gini, teriak tu yang mata. Allahu Akbar. Mana dia mari jauh-jauh berapa ribu duit tambah ni nak melakukan syirik pada kubur Nabi.
hasil daripada dia tidak mengaji apa pun dalam agama Islam. Seandainya dia mengaji, dia tidak akan buat seperti ini. Sebab ini semua bukan ajaran Nabi, bahkan larangan Nabi. Nabi kata, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Kamu jangan jadikan kubur aku ni patung berhala yang diseru. Seru aku, apa nama kubur aku? Kamu jadikan aku patung berhala, tidak seru Allah. Maka telah berlakulah keadaan itu. Dia meratak, merayu hingga keluar mata belakang lah. Sama ada depan dia tu, hak belakang dia, jerit belakang. Kononnya meratapi di atas, tidak diberi layanan yang baik untuk buat sesuatu kepada Nabi. Air mata tubik dalam syirik pada Allah. Dan perkara ni bila ditanya Pak Mazhab, apa telah jadi pada dia? Kufur. Meminta sesuatu pada roh Nabi bukan Allah adalah kufur. Sebab ini syirik akbar yang tidak ada khilaf pun di sisi ulama berlaku pada dia. Ini dipanggil bab syafaat. Ni kita nak beritahu ni, anugerah yang dipahami oleh orang Mekah, orang telah mati dah ni ada syafaat qahriyah yang diberbetulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab syafaat ada, tapi bukan syafaat qahriyah. Syafaat bil izni ada. Dia ada dua perkara berlainan. Syafaat bil izni ini orang yang mentauhidkan Allah. Dia mentauhidkan Allah, dia ngaji tafsir, dia ngaji akidah, habiliti 30 juzuk Al-Quran. Cuma dia buat kesalahan-kesalahan nafsu yang lain, akidah dia tak rosak. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sayang dia, kerana sebab betul akidah dia, cakna dia kepada akidah, Allah Ta'ala maaf dia dengan sebab akidah, bukan kerana muamal. Allah maaf dia, Allah izin untuk diberitahu tentang dia dimaafkan oleh Allah, diberitahu kepada orang tu bahasanya Allah pun dia, itu syafaat. Allah izin, mana Allah izin dia dimaafkan, dan untuk memberitahu dia dimaafkan, Allah panggil Nabi, Allah panggil wali, Allah panggil siapa-siapa saja, beritahu pada dia aku maaf. Jadi Nabi, wali dipanggil untuk memberitahu sahaja, tapi Allah sebenarnya telah maafkan dia kerana dia mentauhidkan Allah. Ini syafaat dalam Quran. Batu kata-kata kalau bab syafaat, tajuk syafaat dia akan ada bil izn, bi iznihi, supaya kita faham orang yang dapat syafaat orang tauhid saja. Cuma ibadat dia yang lemah ataupun kehidupan dia yang derhaka sungguh-sungguhnya, kadang-kadang Allah Ta'ala nak maafkan dia, kadang Allah tak maaf. Jadi itu syafaat. Tapi dia tidak tahu. Dia ingatnya bila kita nak syafaat tu wali, sungguh tu wali, nak syafaat Nabi, sungguh Nabi. Ini jahil. Ini tidak betul. Ini bukan daripada wahyu, mari daripada pahaman yang didorongkan oleh hawa nafsu. Jadi syafaat qahriyah ni adalah jenis syirik fi tasarruf dia. Syirik dalam urus dan mentadbir. Sebenarnya hak Allah, dia kata dia ni boleh buat juga. Mana tugasan Allah, yang Allah saja buat. Kalau kita kata yang lain pada boleh buat, itu syirik. Menyamakan selain pada Allah dengan Allah Ta'ala di atas tugasan. Boleh memberi syafaat, sedangkan syafaat hak Allah. Orang lain dia beritahu lah dia ni dapat syafaat. Mana Nabi hanya beritahu, kamu semua disyafaatkan oleh Allah Ta'ala, pemberitahuan. Jadi contoh kedua, syafaat ni lebih mudah lah. Satu orang pelajar cemerlang, yang pihak sekolah telah buat suatu keputusan, apabila seorang pelajar cemerlang dapat begini-begini, sekolah akan bagi hadiah motosikal atau kereta. Tiba-tiba pelajar ada jugalah, boleh hadiah dengan sebab kelulusan yang cemerlang. Itu sudah dijanjikan oleh pihak sekolah atau oleh pihak majikan. Cuma untuk memuliakan orang lain, maka orang lain dipanggil supaya memberitahu kepada dia, ini seorang pelajar cemerlang, maka tolong beri anak kecil kereta ke dia. Macam kita kalau dalam sekolah panggil PPD, panggil esko, panggil siapa, tak kira lah. Dia bukan janji, dia mari nak beri tunjuk anak kecil ambil. Itu syafaat dalam Islam, dalam kitab tafsir. Maknanya kalau pelajar ni tidak mengaji, tidak lulu, bodoh baik dengan esko, tak boleh. Itu bukan cara dia. Kena menempati apa yang telah disyaratkan oleh pihak sekolah lah, oleh pihak majikan. Gapo-gapo kena buat. Dia panggil esko tu,
penghormatan kepada asko untuk memberi kepada awak, maksudnya awak dapat benda hak disediakan. Mudah faham? Ini perkara yang ditulis oleh ulama tafsir mengenai syafaat. Mana sekiranya kita mengaji, tak ada masalah. Kita boleh faham. Tapi apabila tidak mengaji, ikut diajar kepada kita. Mana kita faham benda yang tidak betul. Tapi masalahnya membawa pada kerosakan akidah, yang menyebabkan sesuatu mati dengan keadaan kekal dan neraka. Bukan sebarangnya. Sebab tu perkara-perkara seperti ini tidak boleh dipermudah-mudahkan. Jadi anugerah yang dipahami oleh orang Mekah, di antara anugerah bunuh mereka ialah syafaat qahriyah. Kenapa kita kata qahriyah? Nak membezakan syafaat bil izni, syafaat yang didapat oleh seseorang dengan sebab Allah izin, kerana Allah redha kepada dia, kerana dia mati dengan akidah tauhid. Cuma dia cuai dalam perkara-perkara ibadat, cuai dalam perkara-perkara adat yang lain. Jadi oleh kerana mati dengan akidah tauhid, diberi izin, tak, dimaafkan juga. Bagi penghormatan pada orang lain, Nabi atau wali, dipanggil supaya memberitahu. Qahriyah ni maknanya paksaan. Qahriyah ni maknanya paksaan. Syafaat dengan cara terpaksa, dengan sebab terpaksa. Dia terpaksanya begini. Satu orang telah bersalah, yang mana dihukum oleh satu kerajaan hukum yang berat, hukum yang gantung. Jadi ikut undang-undang negeri itu, kena gantunglah dia. Jadi orang daripada kaum kerabat keluarga banduan yang akan digantung ni, dia ada kaum kerabat dia, ada hubungan dengan raja atau kerajaan lain yang lebih besar. Jadi dia buat permohonan atas rasa jasa baik ke, atas rasa perjanjian nak buat apa-apa ke, tak kira lah. Minta supaya negara besar tadi membuat arahan kepada negara kecil yang menjatuhkan hukuman gantung ni supaya dia dihilang terus ataupun diingat-ingatkan sebagainya. Jadi negara besar ni, oleh kerana dia memang memiliki suatu hubungan yang rapat dengan keluarga-keluarga banduan ni, dia bagi arahan. Dia diminta semok semula. Contohnya, gugurkan saja hukuman gantung, buat cara lain. Kalau tidak, hubungan kita diplomatik putus, hubungan ekonomi putus, kita tidak akan lagi jadi rakyat kongsi. Jadi kerajaan negeri ni pun fikir, wanutung, yalah ni maaf lah, maaf. Itu dipanggil qahriyah, syafaat qahriyah. Mana keluarga banduan ini meminta syafaat daripada kerajaan besar supaya tolong guna kuasa kamu kepada kami semua, supaya orang kami selamat. Jadi kuasa besar buat arahan yang menakutkan, biasanya menakutkan. Dia panggil kuasa qahriyah, tapi dengan sebab kekuatan. Ini satu pahaman. Tapi musyrikin Mekah, dia tidak faham ada kuasa lain yang boleh menggertak Allah Ta'ala. Tak ada. Jadi pahaman qahriyah lagu ni tak ada bagi orang Mekah, ataupun agama-agama lain pun tak ada. Sebab tak mungkin ada kuasa lain yang boleh bagi wani pada Allah Ta'ala. Mana ada kuasa lain bagi wani pada Allah Ta'ala ni, tak ada orang faham itu. Jadi qahriyah seperti ni tak ada. Dia ada satu lagi qahriyah yang merupakan kepahaman sebenar tentang syirik ni, iaitu Allah Ta'ala ni bagi mereka seperti mana satu kerajaan membuat satu keputusan, hukum gantung juga. Tapi yang membuat hukum gantung ni, yang membuat arahan ni adalah orang paling besar sekali yang boleh berhak, boleh membatalkan. Tak kira siapa lah. Jadi keluarga banduan ni beritahu kepada siapa dia yang dia kasih, yang mana kata-kata orang ni, pujuk raya orang ni, ya Allah. Contohnya isteri dia, kekasih dia, tak kira. Jadi dia wadah isteri dia. Jadi tengok isteri dia ni gapo minat, kasut ke, bibit tangan ke, apa-apa saja yang dia kira dia ni benda ni dia minat. Maka bila diberi kepada isteri sesuatu yang isteri ni minat, beritahu pada dia, tolong pada suami tu. Orang kita ni ada masalah sikit, ejah-ejah sikit lah. Jadi apabila dia telah termakan budi, maka dia pergi pujuk suami dia, rujuk rayut saja, dia buat lalak mecok gitulah. Oleh kerana kasih sayang yang tidak boleh dibahagikan pada orang lain, maka si suami yang merupakan kuasa veto ada pada dia, arah mahkamah kecil dengan sebab kasih sayang kepada isteri.
maka dia yang berkuasa ni tukar syariat kepada boleh. Hak tak boleh mana gitu. Jadi qahriyah yang kita baca ni qahriyah jenis kasih sayang. Ini faham sebenarnya yang rusak pada musyrikin Mekah, pada Nasara, pada Yahudi. Orang Nasara lagu ni juga rusak dia, orang Yahudi pun lagu ni rusak dia, musyrikin Mekah pun lagu ni juga rusak dia. Berarti mereka bodek para malaikat yang dipahami oleh mereka, malaikat ni anak prophet Allah. Royak pada anak prophet Allah tu supaya dia mengadu pada Allah. Lepas tu kalau dia nak sembelih kami atas, kita sembelih kami atas. Kalau nak gapo dia buat belaka. So tapau di bukit 14 hari, tapau di bukit 14 hari. Biar anak prophet Allah Taala ni pergi bodek Allah. Dan dia bodek Allah, Allah kelepar tak lewat apa dah. Allah ikut. Sebab Allah kalau anak tina dia memang Allah, salah begitu. Mana bodek atas rasa kasih sayang. Maka oleh kerana malaikat ni anak prophet Allah, beritahu pada Allah, rayu pada Allah, ni orang kita ni duduk dunia dulu ada masalah ni. Kira-kira lah selamatkan dia. Saya pun sedih juga. Jadi pahaman mereka apabila anak prophet Allah beritahu pada Allah, Allah Ta'ala pun tak ada arah lah kerana aku saya kamu selesai masalah. Ini qahriyah dalam Quran. Dan hal ni lah orang-orang musyrikin Mekah duk fahamnya apabila kita seru selain pada Allah, supaya selain pada Allah Ta'ala wali-wali ni bodek Allah. Apabila dia bodek Allah, kita pun main ayat juga selesai masalah. Sebab dua-dua buat kerja. Ini syafaat qahriyah yang diperbetulkan oleh Allah dalam Quran. Tak betul ni berlaku. Tak ada pun. Tak ada siapa boleh bodek Allah Ta'ala, baik dengan kuasa untuk memberi arahan, baik dengan bentuk kasih sayang. Tidak ada. Dan ini dia panggil syirik fi tasarruf. Anugerah ketiga orang Arab Mekah faham. Orang yang telah mati dah ni boleh dengar penyeru yang masih hidup. Sima'ul mauta. Boleh dengar orang itu. Sebab kalau pasien tak boleh dengar tu, kuda beritahu apa. Jadi asal dasar akidah rusak, orang mati boleh dengar, maka orang hidup pun seru. Wali yang mati dah boleh dengar, Nabi yang mati dah boleh dengar. Dengan sebab inilah seruan berlaku. Kalau tidak, manusia tidak bodoh seru benda yang tidak boleh dengar. Tidak bodoh. Jadi berasas kepada akidah sima'ul mauta, maka syirik berlaku. Bukan saja dengar, bahkan memahami dan berkuasa mengurus, melakukan apa saja diarahkan oleh orang yang menyeru. Bukan setakat tu, bukan saja dengar tak lewat, tapi ada juga. Nah, dia pergi seru. Tapi yang herannya, bunyi suara jawab. Lepas tu dia jadi korak tu bukan. Sedangkan cara suara jawab orang lain, dia seru orang lain, dia seru Syekh Hamdul Qadir Jalani, suara jawab jin kampung tu ya. Hak ni hak berlaku sungguhnya. IC tak ada. Penyeru ni tak ada IC, dia tanda khabar, dia pun tak ada syirik mana. Demo apa Syekh Hamdul Qadir Jalani, tunjuk IC sikit. Nak cek. Contohnya. Nah, sebab asas daripada ajaran yang tidak berasas pada fakta ni, hidup dengan keadaan lagu tu. Sebab dia ni, orang-orang ni, dia tak mengaji universiti, dia tak mengaji sekolah harap, tak mengaji pondok, tak nak mengaji belakang. Dia ada-adakan segala-gala ni atas dasar kebodohan dan kejahilan. Dunia akhirat tak ada belakang mereka ni. Jadi begitulah. Jadi mereka faham Allah anugerah kepada orang telah mati boleh dengar, berkuasa mengurus, boleh menyambungkan apa yang hajat yang dipohon untuk disampaikan kepada Allah yang Maha Esa. Dan ini Allah sebut dalam Quran dia lah. Jadi itu lo lihat, tapi kita tak tulis nombor ni. Sebab kita ada berlaku kesilapan masa-masa memberi nombor kepada nama ayat, kepada surah-surah yang disebut. Cuma kita akan ingatlah, surah-surah ni kita akan baca dengan jelas. Surah Fatir, anugerah pertama tu disebut dalam surah Fatir, surah Sabat dan surah Al-Mu'min, surah Ghafir. Anugerah kedua disebut dalam surah Al-Mu'min. Anugerah ketiga disebut dalam surah Fatir, Ahqaf dan Naml. Ini kita akan mengaji secara langsung dengan perkara ni. Akidah suci Islam yang dibawa oleh para anbiya, ajar kepada semua manusia, fa'lam annahu la ilaha illa. Anugerah-anugerah ini adalah merupakan nama bagi ilah, sifat-sifat ilah sebenarnya. Memberi syafaat dengan kuasa mutlak ni sifat ilah. Jadi ini sifat-sifat ilah ini. Orang Arab faham. Apabila Nabi kata la ilaha ni mana syafaat tak betul, semua tak betul. Tapi orang kita tidak faham.
Sebab itulah apabila dilaungkan la ilaha illallah, maka mereka lawan. Sebab selama ini mereka seru selain pada Allah atas dasar ilah, atas dasar memberi sesuatu atas dasar kuasa ilah, tugasan-tugasan Allah yang diberi kepada mereka sebagai anugerah. Allah memiliki tugas yang besar-besar. Selain pada Allah, ada tugasan-tugasan Allah yang kecil-kecil. Mereka buat tugasan dia, Allah buat tugasan dia. Apabila Nabi kata tugas saya semua tidak ada, melainkan Allah sahaja, perang berlaku. Ilah. Jadi laungan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, laungan pertama sebelum syariat apa-apa, perbetulkan akidah. Sebab bila akidah betul, lain mudah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia orang muka semua, tukarlah akidah la ilaha illallah. Ilah ni Allah saja. Tugasan-tugasan Allah tidak diberi kepada sesiapa. Ilah adalah milik Allah saja. Kamu pasti akan berjaya di dunia, dan berterusan kejayaan ini berlaku sampai ke akhirat. Soalannya, kita mudah dah kita ngaji Quran, jadi orang Arab ni macam mana jadi salah? Soalan timbul. Kenapa musyrikin Arab jahiliyah terjerumus dalam faham salah ini? Kenapa? Jahiliyah Mekah dulu Arab, jahiliyah Melayu hari ini. Kenapa terjerumus? Soalan tu bit. Sebab apa? Sebab jawapan dia tu kita kena pastikan. Kenapa Arab jahiliyah Mekah dulu terjerumus di dalam kefahaman salah, sehingga dipilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Nabi akhir zaman, mengajak kembali orang yang salah ini betul, dan mengatakan syariat Nabi akhir zaman sama dengan syariat Nabi Ibrahim, supaya mereka selamat dunia akhirat. Tapi kenapa terjerumus? Jawapan, kerana mereka telah kiaskan kerajaan dunia sama dengan kerajaan Allah. Kias dengan mana sama? Mereka menyamakan kerajaan dunia ni dengan kerajaan Allah, atau mereka menyamakan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Mereka menyamakan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Yakni apabila kerajaan dunia sebagai Makis Alih, mereka menyamakan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Yakni kerajaan dunia ni apabila dikatakan pentadbir yang besar, bukan pentadbir yang besar ni mengurus segala-gala, maka dia telah bahagi-bahagikan kepada menteri-menteri dia. Menteri dia bahagi-bahagikan kepada bawahan dia, sampai ke setiap kampung tu ada wakil-wakil belakang. Jadi perkara remeh-temeh takkan dia bawa kepada yang besar tu. Yang besar dia tugas besar-besar, hak tajuk-tajuk bilion ringgit, ratus juta dia lah. Tapi kalau orang puluh-puluh ribu ni, orang kampung pun boleh buat kerja. Jadi dia ingat kerajaan Allah Ta'ala pun lagu ni kok. Salahnya banding Allah sama dengan makhluk. Ini kerajaan dunia, dia makhluk. Dia kata dia ada kuasa pun, dia tidur juga. Dia ada kuasa pun, dia lapar juga. Tanya dia lapar, supaya kita lapar. Tanya kita ngatuk, tanya dia ngatuk, supaya juga. Dia ada hari dia akan tidur. Jadi apabila dia jenis makhluk, cuma dia duduk di atas saja, dia rasa dia besar, tapi kerja-kerja banyak-banyak dia tak boleh buat seorang dia. Sebab dia makhluk, maka dia agih-agihkan kerja dia. Betul lah. Tapi Allah makhluk. Allah Maha Kuasa. Allah beritahu dalam kitab wahyu dia tidak berhajat segala-gala yang membantu menolong dia. Dia Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa ni kamu samakan dengan makhluk yang lemah ini, mana betul? Tak betul. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala apabila hamba dia faham Allah Maha Kuasa, engkau saja boleh melakukan tanpa perantara. Allah suka. Kerana faham aku ni kuasa sungguh. Allah sangat benci, Allah sangat murka sekiranya dia faham Allah ni lemah. Kerana ada orang bantu, kena tolong, kena buat kerja banyak-banyak, pakat-pakat tolong belakang. Allah tak suka, Allah benci. Kerana ni salah, meletakkan Allah setara dengan makhluk. Itu sekadar perkara. Kenapa pula? Ini soalan kedua. Musyrikin Arab jahiliyah salah dalam kias ini. Yang jadi boleh kias ni apa? Dia boleh menyamakan Allah yang Maha Kuasa tu sebuah makhluk-makhluk yang lemah. Kerana dua. Kerana pertama, dalam syariat samawi, dalam syariat kitab turun daripada langit,
Ada cerita malaikat buat kerja Tuhan. Dia bunyi-bunyi ada kerja malaikat buat kerja Tuhan. Betul tak? Tidakkah malaikat buat kerja banyak kan? Cabut nyawa orang macam-macam ni. Tak. Apabila ada kerja-kerja malaikat yang disebut dalam kitab wahyu, walaupun orang Mekah sendiri tak ada kitab, cuma dia dengar-dengar gitu, maka dia pun ambil hak dia dengar sikit-sikit gitu. Oh, jadi Allah Ta'ala ni banyak kali juga dia, banyak awak juga. Jadi pun dia pun hak tak dia pun dia tambah sedikit dia. Malaikat yang ledah tu. Lepas tu dia tambah wali dia pun semua sekali hak dia tambah-tambah. Berasas kepada sikit sebanyak maklumat yang dia tahu malaikat ini buat kerja Allah. Berarti Allah Ta'ala berhajat juga pada sokongan dan bantuan malaikat. Kalau kita faham gitu juga, malaikat jangan faham gitu. Sebab itulah Allah menceritakan malaikat dan tugas dia dengan jelas. Takut-takut kita semua yang ngaji tafsir, yang ngaji Quran ni faham gitu juga. Sebab itulah kita akan ngaji bab malaikat. Allah zahirkan bahawa malaikat ni buat kerja ni nak rakyat Allah Ta'ala, kerajaan dia bersistem. Nak beritahu pada hamba kerajaan Allah Ta'ala bersistem. Ada cara semua sekali supaya manusia ni bersedia. Sebab malaikat ni kerja tulis, kerja tu kerja ni yang Allah Ta'ala arahkan, dan dia jenis makhluk yang hanya buat apa arahan Allah sahaja. Kalau Allah tidak arah, dia takkan boleh buat. Kalau kamu arah malaikat mai menghadap aku, tidak boleh. Sebab malaikat aku tidak ikut arahan orang, dia akan ikut arahan aku sahaja. Dan dia adalah hamba yang taat. Manusia ni dua, ada taat, ada tak taat. Malaikat aku 100% taat. Jadi mu kena jadi macam malaikat, kamu kena jangan jadi macam syaitan. Syaitan 100% deraka, malaikat 100% taat. Manusia ni ada taat, ada deraka. Wahai manusia, mu kena jadi perangai malaikat, jangan jadi perangai syaitan. Itu makhluk yang Allah sebut dalam Quran. Jadi malaikat mana akan dengar seruan kamu? Ini ajaran yang kamu reka-rekakan. Seru malaikat mengatakan dia ni anak perempuan Tuhan, betul dosa. Lepas tu dia dengar arahan kamu ni, dia keluar tak betul. Lepas dia mari jumpa aku bodak ni, dia ketiga tak betul belakang. Jadi Allah Ta'ala telah jelaskan beberapa tempat dalam Quran ni tentang malaikat dia. Jadi oleh kerana orang tak muka, tak ada ngaji kitab, dia dengar sikit dia terkarah sendiri, dia beri panjang gitu, merosakkan. Jadi dalam ni kata, oleh kerana mereka ada dengar daripada kitab Samawi, dengar-dengar saja, tugas malaikat, mereka memahami bahawa para malaikat dalam menjalankan tugas adalah daripada kebebasan malaikat itu sendiri. Ini seolah-olahnya Allah bagi lesen pada malaikat. Mu okey lah, nak buat gapa-gapa pun ikut lakar tu. Kalau ada mana-mana manusia tu suruh nama mu, kalau mai jumpa aku pun okey juga. Dia dah faham gitu. Mana bagi lesen? Sedangkan tidak. Yang ini tidak seperti manhaj sebenar. Malaikat hanya sebagai menjalankan tugas mengikut arahan dan titahan Allah sahaja. Nak membuktikan kepada hamba manusia ada makhluk-makhluk Allah yang tak setia, tidak ada nafsu, hanya patuh semata-mata. Dan ada makhluk-makhluk Allah syaitan yang derhaka semata-mata. Jadi kamu buat pilihan lah, nak duduk atas dunia, nak ikut jenis mana. Kalau kamu ikut jenis malaikat, syurga. Kalau kamu ikut jenis syaitan, neraka. Itu ayat Allah sebut dalam Quran. Yang kedua, kesalahan tentang malaikat kerana biasa mengetahui. Kesalahan kedua ialah kerana mereka biasa mengetahui dengan cara dengar-dengar, dengan tidak mengaji. Para anbiya, para awliya cepat sangat dikabulkan doa berbanding dengan orang-orang biasa lain. Dan berlaku kejadian-kejadian luar biasa kepada mereka. Lalu dengan perkara ini, dengan keadaan sifat seperti ini, mereka menganggap kecepatan doa dikabulkan ini daripada ikhtiar Nabi dan wali sendiri. Luar biasa karamah dan mukjizat juga daripada kehendak dan ikhtiar Nabi sendiri. Maka apabila dia telah mati, kita minta pada dia, sebab ini kuasa yang Allah bagi pada dia. Sebenarnya segala perkara, sama ada kabulnya doa, cepat makbulnya doa, itu adalah atas dasar kebijaksanaan Allah, kemurahan semata-mata daripada Allah, kelimpahan Allah semata-mata. Yang mana jika manusia lain pun berdoa pada Allah, sama saja. Lebih-lebih lagi dalam Islam ni, kitab taubat ni untuk orang bersalah. Untuk orang bersalah, dia ada kitab taubat, bab taubat.
Mana wahai orang bersalah, ada satu pintu untuk kamu taubat. Jadi taubat untuk dia. Jadi siapa-siapa yang bersalah bila masuk dalam pintu taubat, maka Allah ampun segala dosa. Jadi untuk bertaubat tidak perlu jumpa siapa-siapa, dia sendiri kena bertaubat pada Allah. Ya. Jadi oleh kerana pahaman ni kadang-kadang kalau berlaku di kalangan masyarakat kita yang cetek ilmu ni, dia rasa diri dia kerdil. Saya ni ya Allah teruknya cemarnya gitunya nak. Jadi nak jadi mudah makbul cari orang suci-suci. Ha. Tunggu dah. Nah, tunggu mai ajak. Dah kata taubat, doa, Allah Taala jadikan untuk dia sendiri kepada Allah Taala. Biar kamu beritahu sendiri. Kamu yang ada masalah, kamu beritahu pada Allah. Kamu yang berdosa, kamu bertaubat pada Allah. Orang lain tidak ada masalah. Jadi berlakunya perkara-perkara seperti ini di atas kelemahan ilmu tentang wahyu yang ada pada dia. Lemah ilmu wahyu kerana dia tidak mengaji. Dan bila dia mengaji, dia terus berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diajar oleh Allah Taala Quran ni, nak supaya setiap hamba jangan diguna orang lain untuk rapat dengan Allah. Kamu sendiri main rapat dengan Allah Taala. Jangan jadikan manusia ni nak rapat dengan seseorang kena guna orang tengah. Jangan ada pahaman seperti itu. Setiap orang bersalah dia kena bertaubat. Setiap orang nak apa-apa hajat dia kena minta pada Allah. Setiap benda perkara yang menghalalkan kita untuk melepaskan kita minta perlindungan pada Allah. Ini apa yang diajar oleh Allah Taala. Tapi apabila kita guna perantara, maka Allah murka. Ya. Allah akan murka. Dalam kitab Hujjatullah dia adakan tiga bahagian. Tajuk yang berlainan. Jadi hak yang ketiga ni punca kesesatan di segi pahaman syafaat. Dalam kitab Hujjatullah, orang jahil, kita terjemah terus, orang jahil, orang-orang jahil pergi, orang jahil berpahaman bahawasanya orang-orang yang soleh di kalangan wali-wali yang telah mati sebelum mereka, mereka berpahaman bahawasanya orang-orang soleh, yakni wali-wali yang mati sebelum mereka ini, mereka itu telah beribadat banyak pada Allah, melakukan banyak pengorbanan yang menyebabkan mereka hampir kepada Allah. Lalu apabila mereka telah mati, Allah anugerahkan kepada mereka tugasan ketuhanan. Dalam kitab tulis ni, oleh kerana Allah bagi kepada mereka tugasan ketuhanan, mereka berhak juga dilakukan ibadat oleh orang yang hidup. Di kalangan makhluk-makhluk Allah yang masih hidup ni, mereka juga berhak dilakukan ibadat dengan diseru nama mereka. Sebab berseru pun ibadat. Ya wali, itu ibadat. Ya nabi, itu ibadat. Sebab seru. Sebab tu Allah kata la tad'u ma'allah, kamu tak boleh seru di samping seru Allah, seru yang lain. Sebab seru doa kepada selain pada Allah ibadah. Ad-du'a wal ibadah, doa itu ibadah. Dengan syarat seruan tadi untuk diperkenalkan, untuk memohon dan merayu. Tapi kalau suruh sekadar panggil dia mari sini, dia pun hidup, itu bukan ibadat, memang itu adat. Nah, dia duduk depan sana, mari sini, panggil dia mari sini, dia duduk hidup juga seperti kita. Itu dia tak panggil ibadat. Ibadat ni seruan yang dituju kepada seseorang, hasil pada seruan tadi, tawajjuh seseorang itu kepada kita, memberi kepada kita sesuatu dengan cara biasanya luar biasalah. Itu ibadat. Jadi diberi kepada orang yang telah mati tungkasan ketuhanan. Ini apa yang dipahami oleh orang sesat ni. Lalu apabila diberi tungkasan ketuhanan, orang yang hidup boleh juga seru nama mereka, berdamping dengan mereka supaya bawa urusan-urusan permohonan-permohonan mereka kepada Allah yang Maha Esa. Dan pahaman ini berasas kepada kesilapan mereka, iaitu raja-raja dunia
Ada di kalangan raja dunia ni yang berkhidmat, yang berbakti pada kerajaan, lebih-lebih lagi kepada raja itu sendiri. Lalu raja sayang kepada dia, raja bagi pingat kepada dia, dan raja bagi kuasa untuk mentadbir sebahagian-bahagian tempat. Jadi segala urusan-urusan di kawasan tempat itu tidak perlu datang kepada raja lagi, dan hanya berurusan dengan dia sahaja. Dia banding gitu. Dan mana-mana rakyat jelata yang duduk kawasan itu kena taat dan patuh pada dia. Mana tak patuh pada dia situ, sama seperti mana tak patuh pada kami di raja besar di sini. Kurang daripada kefahaman inilah mereka sandarkan perkara ini pada Allah yang Maha Esa. Dan juga mereka percaya Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir segala-gala. Akan tetapi Allah Taala memberi pingat, kemuliaan dan ketuhanan. Lalu apabila memberi pingat ketuhanan dan kemuliaan ini, mereka diberi kuasa mengurus dan mentadbir perkara-perkara tertentu, tempat-tempat tertentu kepada orang-orang tertentu. Itu orang yang ada hubungan dengan dia diberi kuasa mengurus. Mana tidak perlu lagi lah kalau perkara-perkara remeh-temeh, kecil-kecil berhubung dengan Allah Ta'ala, tidak perlu. Bahkan berhubung dengan dia sudah memadai. Mula pada situlah mereka mula menyeru Nabi dan wali. Sehingga sampai tahap mereka rasa tidak sedap sebut nama orang yang disuruh sebagai hamba. Dia tak sedap lah. Muhammad hamba Allah, dia tak sebut dah, dia tak kira tak sedap. Dia pun tukar nama hamba kepada anak, kekasih dan sebagainya, yang dikira darjat naik daripada kita semua ni kepada darjat orang hampir dengan Allah. Lalu berlakulah penamaan-penamaan tadi, penamaan yang mengelirukan, sehingga mereka nama Nabi dengan kata kekasih, hampir dengan Allah. Contohnya dalam lafaz-lafaz yang seumpama tu. Apabila berlaku nama-nama ini diubah suai, maka orang kemudian apabila nama-nama tadi disebut, maka mereka suruh nama atas rasa ketuhanan, tidak lagi atas rasa wakil. Maka kerusakan demi kerusakan berlaku di atas suatu kepahaman yang tidak berasas pada wahyu. Sehingga golongan-golongan Nasara mengatakan Isa anak Allah, dan kami ni hamba Isa. Orang yang Mekah kata Uzza, wakil Allah, kami ni hamba Uzza. Dan musyrikin akhir zaman ni kata kami ni hamba Muhammad, ghulam Nabi. Bahasa dia guna ghulam mana? Hamba Nabi. Dan inilah berlaku di kalangan umat akhir zaman pun hingga ke hari ini. Jadi melalui pengajian tafsir dan pendalaman maklumat tentang agama ni, biar ngaji, biar sampai tahap dapat memahami hakikat sebenar daripada ilmu wahyu ni, Allah Ta'ala akan zahirkan kepada kita yang belajar ni, hasil daripada kita bersusah payah ni, sesuatu yang akan memberi kepada kita kefahaman sebenar dan kemantapan dari segi pegangan akidah yang boleh kita pegang sendiri dan boleh kita ajar pada orang lain. Ini semua ni tulisan-tulisan dari kitab yang kita baca ni, sebagainya tulisan-tulisan dari kitab akidah yang dia cuba nak beri pada orang mengaji kitab ni nampak sudut-sudut kerusakan yang berlaku pada akidah orang Mekah yang diperbetulkan oleh Allah Ta'ala melalui kitab Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sudut-sudut yang silap ini, kalau seandainya ada juga di kalangan umat akhir zaman, maka Quran ni jugalah akan memperbetulkan mereka. Tapi dengan cara mereka mengaji Quran direct lah. Kalau mengaji dengan kitab ni tidaklah itu memberi kesan sangat. Sebab kitab ni apabila telah ditulis oleh orang, faham tu faham lah, tapi kesan tu tidak ada, kena dia kena mengaji direct Quran. Sebab tu kitab Hujjatullah Balighah ni ajar kita mengaji dengan Quran, ngaji dengan Quran dulu. Sebelum kamu buka mana-mana tafsir yang ditulis orang, tolonglah mengaji Quran
Quran teguh mengaji. Kamu kena dengar lafaz Al-Quran dan makna yang diterjemahkan dengan benar, dengan tepat tentang Al-Quran. Lepas tu barulah kamu mengaji tafsir yang ditulis oleh orang. Ni pengarang kitab Hujjatullah Balighah ni yang kita baca sikit sebanyak penjelasan dia tentang tauhid ini. Dia sendiri diajar oleh ayah dia begini, dan dia minta supaya orang lain pun tolonglah kalau belajar Quran, belajar langsung daripada Al-Quran tanpa sebarang tafsir lain. Lepas tu kita baca tafsir lain. Sebanyak mana pun kita boleh baca. Sebab Quran ni mukjizat. Setakat mana kita boleh dengar langsung lafaz-lafaz Quran, dan kita boleh fahami cara langsung lafaz-lafaz Quran dengan guru yang kita mengaji, maka sekadar itulah keberkesanan dia kepada hati-hati dan jiwa-jiwa kita. Sebab dia mukjizat Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung selepas asar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.